Okay, hari ini kita akan belajar bab 4 matematik pengguna ya, percukaian. Okay, sekarang kita nak belajar cukai jalan ya. Okay, cukai jalan. Bagaimanakah mengira cukai jalan? Nah, cukai jalan dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemilik dia. Maksud di sini, kapasiti enjin kenderaan ialah berapa cc kenderaan itu. Ya, so cukai jalan akan dikenakan berdasarkan ini. Pada kebiasaannya, cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjin dia. Ya. Okay, kita cuba tengok jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Ya. Okay, kita tengok jadual ni. Capacity engine. Ya, di sini motosikal ya. 151 cc hingga 200 cc. Kadar asas ya. Maksudnya dia kadar asas dia berapa? RM9. Sebab motosikal dia cc dia sangat kecil, so dia tak ada kadar progresif. Nanti kita tengok contoh yang ada kadar progresif. Ya, tak ada kadar progresif. So 201 cc hingga 250 cc kadar asas dia RM12. 251 cc hingga 500 cc kadar asas ialah RM30. Jadi kita tengok soalan ni. Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak. Ya, dengan kapasiti enjin 260 cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Jadi di sini 260 cc kita tengok dalam jadual. 260 cc adalah di bahagian sini, ya, di bahagian sini. So, berapa yang Encik Chong perlu bayar untuk cukai jalan motosikalnya? So, berapa? So, cukai jalan motosikal yang perlu dibayar oleh Encik Chong ya, ialah RM30. Ya, setiap motosikal ada motosikal yang lebih besar kan, ada yang lebih kecil juga. So cukai jalan motosikal dia ialah RM30. Okey, baik, kita tengok lagi satu contoh. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Okey, sekarang kita contoh kereta. Okey, di sini kereta kapasitinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenisnya. Ini adalah kadar asas dia. Kadar asas di sini. Dan di sini adalah kadar progresif. Okay. Di sini kamu nampak di sini ada 4 ni tak ada kadar progresif. Sebab dia bawah daripada 1600 cc. Okay. Untuk kereta yang 1601 cc hingga 1800 cc, kadar asas ialah RM200. Ya, sebab dia melebihi, sebab kalau dia 1600 dia guna ini kadar asas saja. Kalau lebih daripada 1600 dia kena tambah 40 sen setiap cc. Dia kena tambah ni ya, kena darab dengan 40 sen setiap cc yang melebihi ya. Kalau 1801 cc hingga 2000 cc kadar asas saja RM280, dia kena tambah dengan RM50 sen setiap cc. Kalau dia melebihi 1800 cc. Okay, ya. So yang di bawah ni tak perlulah kadar progresif. Okey, kita tengok Alan. Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka. So di Melaka kita tengoklah jadual dia lah Semenanjung Malaysia. Okay. Dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859 cc. Ya, dan satu lagi ialah 1997 cc. Okay, ada 2 kereta. Nah, kita nak hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Okay. So di sini kita tengok kereta yang pertama.
Kereta pertama ialah 859 cc. Okey, kita tengok dalam jadual. 859 cc maksudnya cukai jalan, ya, cukai jalan kereta dalam 859 cc. Berapa? Sama dengan sebab yang bawah ialah sini kan. So RM RM20. So dia perlu bayar RM20 saja. Untuk yang pertama ya, kereta yang pertama. Kita tengok cukai jalan untuk yang 1,900. Yang kedua. Cukai jalan untuk kereta dia, kereta ya. 1,997 cc. Di sini kalau kita tengok di sini, jadual di sini ialah yang ke-6 sini ya. So dia berada di sini ya, 1,000 berada di sini. Berada di sini ya, 1,997 berada di sini. So kita tengok kadar asas dia ialah RM280. So maksudnya dia perlu ada asas dia RM280. Dia 1,997. Jadi dia kena ada kadar progresif dia. Maksudnya dia kalau melebihi, nampak tak? Melebihi 1,800 kan? 1,997 dan melebihi. So kena tolakkan dia. So kita kena tolak, ambil 1,997 tolak dengan 1,800. Barukah kita kali dengan 50 sen. Untuk setiap sisi ya. 5%. Jadi di sini RM280. Berapa ni? Selepas tolak kita dapat 197 kena kali dengan RM50 sen. So sama dengan RM280 tambah dengan berapa? 197 kali dengan 50 sen ialah RM berapa? Kira kalkulator 90 sen. Dapat ini ya. So kena jumlahkan dia. So jumlahkan dia. Jumlahkan ni dengan ini. So dapat, dia kena bayar berapa cukai jalan dia? RM378.50. Ini adalah cukai jalan untuk kereta yang kedua. Ya. Kereta yang pertama murah sikit sebab dia bawah daripada 1,000 cc. Baik ya. Lagi sekali kita tengok sini Firdaus. Firdaus mempunyai sebuah motosikal dan sebuah kereta. Sebuah motosikal dan sebuah kereta. Dengan kapasiti enjin seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Berdasarkan jadual di bawah, hitung cukai jalan untuk kedua-dua jenis kenderaan tersebut. Kita nak kira berapa sisi, berapa yang perlu dibayar. Kita tengok yang motosikal dulu. Motosikal di sini, kalau tengok jadual, kita kena tengok kadar cukai jalan motosikal. Ya ni, motosikal ya. Ini ada 3 je. 150 cc ke bawah percuma. Percuma ya. So 151 cc hingga 200 cc RM30. Ya, RM30. Dan 201 hingga 250 cc ialah RM50. Berapa yang perlu dibayar untuk ni motosikal dia? Kita tengok sini. 220 cc. 220 cc. Jadi 220 cc adalah di sini. So berapa yang perlu bayar? So kita kata cukai jalan
motosikal dia adalah sama dengan RM30. Itu saja sebab ada progresif. Okey, so itu adalah kadar cukai jalan motosikal. Okey, sekarang kita tengok kereta dia. Okey, kereta dia ialah 1860 cc. Ya. Okey, kita tengok bahagian sini ya, jadual sini. Kadar cukai jalan kereta persendirian. Ni kadar cukai jalan dia. Okey, 1860 cc adalah berada di sini. Berada di sini kan? Di sini. Okey. So di sini jadi kita kata cukai jalan kereta dia berapa? Sama dengan kadar asas dia ya. 280. 280. Yes, 280 ya di sini ya, di column ya. Okey, 280 plus ada kadar progresif. So di sini kita tulis di sini RM 280 kena tambah dengan, sebab ada kadar, sebab lebih daripada 1800 dia kena tolak. 1800 tolak dengan 1800. Betul? Dan baru kali dengan berapa kadar progresif dia ya 5%. Okey. So di sini sama dengan ya. Sama dengan berapa? Ya, 310 ya. Okey, jap. Mana pen? So sama dengan 280. Okey, ini ialah tolak ialah 60 kan. 60 kali dengan 5%. So kita darabkan Okey, berapa ni? RM30. 60 kali dengan ni. So RM30. Okey, kita tambahkan kedua-dua ni, kita akan dapat RM310. So kadar cukai jalan kereta dia ialah RM310. Okay. Itu adalah cukai jalan. Okey, baik. Sekarang kita tengok cukai pintu. Cukai pintu ya. Okey, bagaimanakah kita mengira cukai pintu? Cukai pintu. Kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi. Lokasi dan jenis hartanah. Ya, lokasi di sini maksudnya kawasan mana, tempat mana yang kamu tinggal dan juga jenis hartanah. Hartanah ni contohnya mungkin rumah teres, apartmen ataupun flat ataupun teres 2 ataupun bungalow. Ya, jenis hartanah. Jadi jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai ya yang dikenakan atas nilai tahunan. Jadi kita setiap rumah ada nilai tahunannya, setiap hartanah ya kita ada nilai tahunan dia. Okey, jadi kita macam mana kita nak mengira jumlah cukai pintu kita sama dengan kadar cukai pintu. Berapa peratus dia darab dengan nilai tahunan. Nilai hartanah kamu ya. Jadi apa dimasukkan dengan nilai tahunan ini? Nilai tahunan ataupun kita panggil taksiran tahunan. Ya, taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Ya, ada rumah yang disewakan juga kan. Tapi setiap rumah mesti ada nilai tahunan dia. Okey, yang kita akan kira dia. Okey, nilai tahunan. Apa dimasukkan dengan nilai tahunan? Nilai tahunan adalah anggaran sewa bulanan darab dengan 12 bulan.
Kalau sebulan sewa dia berapa? Darab dengan 12 bulan. Itu dipanggil nilai tahunan. Okey, kita akan tengok di sini. Contoh di sini, Mariani ya. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Okey, lokasi dia di Subang Jaya. Okey, dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Ya, Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah 6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Di sini setiap setengah tahun. Ada cukai pintu kita boleh bayar sama ada setengah tahun ataupun dalam setahun. Ada pilihan setengah tahun ataupun setahun. Jadi kita dah tahu bahawa jumlah mula dia ialah kalau kita nak cari jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Jadi untuk kes Mariani, kadar cukai pintu dia berapa peratus? 5%. Ya, 5%. Jadi kita ambil 5% ni, okey, nilai tahunan dia sebab dia punya sini dah diberi nilai tahunan. Okey, jadi kita terus ambil 5% darab dengan 6,580. Sebab nilai tahunan dia diberi kan 6,580. So darab dengan 5% kita akan dapat 329 setahun. Ini adalah untuk setahun. Tapi dalam soalan ni dia kata dia nak setengah tahun. Dia nak setengah tahun. So di sini kita cukai pintu untuk setiap setengah tahun ialah kita bahagi dengan 2 lah. Ambil 329 bahagi dengan 2. Jadi berapa yang dia perlu bayar untuk setengah tahun? Jadi RM164.50 untuk setengah tahun. Kalau dia nak bayar setahun pun boleh. Kalau dia nak bayar setahun ialah 329. Kalau dia nak bayar setengah tahun ialah RM164.50. Okey, ini cara untuk mengira jumlah cukai pintu. Okey, baik, kita tengok soalan contoh yang kedua untuk cukai pintu. Puan Kim memiliki sebuah pangsapuri servisnya di Shah Alam. Cukai pintu yang dikenakan ialah 5%. Diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan pada 1,500 sebulan. Ini adalah sebulan. Dia belum bagi, dia tak bagi nilai tahunan. Okey, dia tak bagi nilai tahunan, dia kata sewa itu untuk sebulan. Okey, sebulan ialah ini. Okey, hitung jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim setiap tahun. Okey. Jadi untuk fahaman semua, yang ini cukai pintu adalah setiap tahun adalah begini. Kalau berlaku kita buat renovation, ya, ada extension, ada lagi yang kena buat apa-apa, nilai tahunan dia dah akan berubah. Okey, ini adalah formula untuk mengira ya. Okey. Jadi di sini kadar cukai pintu di sini ialah 5%. 5%. Okey, nilai tahunan. Nilai tahunan tak diberi, tapi diberi ialah sewa untuk sebulan. Sewa. Tadi yang kita kata sewa, nilai tahunan ialah sewa sebulan ya. Kita kena darab dengan 12. Ya, setahun 12 ya, kena darab dengan 12. Jadi 1,500 akan darab dengan 12. Jadi 5% akan darab dengan 1,500 darab 12, 18,000. So, sekarang cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim setiap tahun ialah RM900. Ya. Dia kena bayar RM900.